Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bertemu kita lagi dalam pengajian Al-Hikam. Kita sampai pada hikmah yang ke-21. Okay, hari ini kita nak baca hikmah ke-21, iaitu bagaimana sifat hakikat doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa slow sikit tu. Bagaimana sifat hakikat doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Matan dia menuntut anda daripadanya, yakni Allah, adalah kurang percaya kepadanya. Talabuka minhu ittihamun lahu wa talabuka lahu ghaibatun minka anhu. Menuntut anda kepadanya adalah bererti anda tidak melihatnya. Wa talabuka li ghairihi, menuntut anda kepada lainnya adalah kerana sedikit malu anda terhadapnya. Menuntut anda dari lainnya adalah kerana terdapat jauhnya anda daripadanya. So bila kita simpul hikmah yang ke-21 ni, formula dia 4M. Menuntut, 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 menuntut. 4M. Itu formula dia. Supaya kita senang sikit faham lah. Okay. Baik, yang pertama, talabuka minhu ittihamun lahu, menuntut anda daripadanya adalah kurang percaya kepadanya. Nombor 1 ni menuntut apa? Minta apa ni? Iaitu rezeki. Maksudnya kita memohon kepada Allah, kita meminta kepadanya semoga Allah memberi rezeki kepada kita. Kita minta supaya Allah bagi rezeki kat kita. Contoh, kita beriktikad. Bila kita minta tu, kita iktikad bahawa jikalau tidak kita memohon kepadanya, maka maksud kita tidak disampaikan oleh Allah. Ini dalam bab rezeki. Okay, nombor 1 ni dia kata, kalau kita iktikad kita tak minta kepada Allah rezeki tu, maka Allah takkan bagi. I'tiqad kita yang begini, i'tiqad kita yang begini menurut hakikat tauhid dan tasawuf tidak baik. Okey, i'tiqad begitu menurut hakikat tauhid dan tasawuf tak baik. Tak baguslah. Pasal apa? Sebab hal keadaan ini membawa kurang kepercayaan kita kepada ilmu Allah, rahmatnya dan kepada janjinya. Tu dia. Nampak tak?
akibat dia tu. Dia kata kurang baik i'tiqad begini menurut hakikat tauhid dan tasawuf, sebab dia membawa kurang kepercayaan kepada ilmu Allah, rahmatnya dan kepada janjinya. Seterusnya, sebab apabila kita percaya kepada Allah bahawa Allah telah mengetahui, kalau kita betul-betul yakin sungguh kenal Allah lah, kita kenal, kita percaya kepada Allah bahawa Allah telah mengetahui segala hal keadaan kita, apa yang kita maksudkan dan apa yang kita kehendaki. Allah mengetahuinya, kerana itu pada hakikatnya tidak perlu minta kepadanya supaya hajat kita diperkenankannya. Sebab ini menimbulkan kepercayaan yang tidak baik. Di sini bukan kita maksud jangan berdoa nah. So kita nak baca yang ni dulu, saat lagi kita sebut. Bukan dia kata tak payah doa macam tu. Tak, nanti kita sebut yang tu. Baca ni bagi habis dulu. Sebab ini akan menimbulkan kepercayaan yang tidak baik, bahawa dengan meminta dan memohon itu cita-cita kita sampai. Tetapi apabila tidak meminta dan memohon, maka tidak disampaikan olehnya. Itu i'tiqad yang macam tadi kita sebutkan. Padahal dia telah mengetahui segala maksud kita, dan dia tahu pula manakah yang baik untuk kita dan manakah yang tidak. Sebab janji Allah itu berjalan. Janji ni kita dah sebut lalu, so kita tak urai panjang lah di sini. Janji Allah tu kita dah sebut pada hikmah yang ke-7. Kalau tak salah saya boleh tengok balik video tu, janji umum dan janji khusus. Bagi tersentuh situ. Kerana itu orang tasawuf yang muwahhid dan hampir kepada Allah tidak meminta-minta kepada Allah dalam hal ini. Maka tepatlah seperti ucapan sebahagian ahli tasawuf, la takunu bi talabi rizqin, jangan adalah kamu memohon rezeki, merupakan orang-orang yang mementingkan bahawa dengan permohonan itu rezeki kamu dapat. Maka kamu adalah orang-orang yang kurang percaya kepada Allah yang maha memberi rezeki. Ar-Razzaq itu, dia maha memberi rezeki. Tak kira lah pada binatang ke apa semua, dia yang uruskan rezeki itu. So kalau kita i'tiqad seperti mana yang kita sebutkan tadi, kalau tak minta sekali dia tak bagi ya, maka i'tiqad begini kurang baik. Kerana itu, maka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan Allah untuk mengucapkan permohonan sebagai pengakuan bahawa Allah yang Maha Kuasa dan Maha menghendaki atas segala-galanya. Ini disebut dalam Al-Quran, dalam surah Ali Imran, yang biasa selalu kita baca dia. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir tulijul layla fin nahari wa tulijun nahara fil layl wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha' bighairi hisab. Nampak? Tu. Akhir sekali tu Allah kata apa? Engkau berikan rezeki bagi yang engkau kehendaki bighairi hisab, tanpa hisab, tanpa batas. Allah nak rezeki kepada siapa yang dia mau, maka dia akan beri
dengan tidak terhingga banyaknya. Ini dalil bagi kita tentang ajaran apa yang disebutkan sebelumnya. Dalil bagi nombor 1 ni. Okey. Lagi sekali saya sebut, kita bukan kata, kita bukan maksud jangan doa. Hak tu last sekali nanti saya akan sentuh. Kita bagi habis 4 benda ni dulu. Seterusnya, talabuka lahu ghaibatun minka anhu. Menuntut atau memohon anda kepadanya bererti anda tidak melihatnya. Minta apa ni? Iaitu diangkatkan hijab. Kita baca. Maksudnya ialah apabila kita memohon kepada Allah supaya kita hampir kepadanya. Bila kita minta, ya Allah, dekatkanlah aku denganmu, dan hilang hijab-hijab yang mendinding. Angkatlah hijab yang menghalangi aku dengan engkau, ya Allah, supaya aku lebih dekat antara kita dengannya. Sehingga apabila kita telah hampir kepadanya dan segala hijab-hijab itu telah hilang, tentu kita melihatnya dengan mata hati. Okay. Dia minta, ya Allah, ya Tuhanku, dekatkanlah aku dengan engkau, angkatkanlah segala hijab yang menghalangku, ya Allah, supaya aku hampir denganmu. Dia minta macam tu. Okay. Permohonan atau doa yang begini lahiriahnya baik, tetapi bagi pandangan hamba Allah yang muqarrabin adalah kebalikannya, yakni kurang baik. Sebab kewajipan kita, sebab dia tu adalah beramal dengan mujahadah. Itu kewajipan kita, yakni memerangi hawa nafsu, syaitan dan iblis dalam segala gerak dan perbuatan kita. Itu kewajipan kita. Mujahadah, lawan, istiqamah nafsu, syaitan, iblis dalam segala gerak-geri perbuatan kita. So apabila kita beramal dengan istiqamah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah dia akan menghampirkan diri kita kepadanya. So tak payah minta lah dekat dengan dia. Okey, kita fokus mujahadah apa yang disebut tadi, dan bila kita telah beramal dengan istiqamah, insya-Allah Allah yang menghampirkan diri kita kepadanya. So apabila kita telah hampir kepadanya, maka kita tidak perlu bermohon lagi. Bahkan pada hakikatnya kita tidak perlu meminta hampir kepadanya. Dia kata hakikatnya kita tak payah minta untuk hampir dengan dia. Pasal apa? Sebab memang dia telah hampir. Memang dia begitu dekat kepada kita. Dan disebut dalam Al-Quran, firman-Nya, walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid. Surah Qaf. Artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia, wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu, dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya. Wa nahnu aqrab, lebih dekat kepadanya dari urat lehernya. Itu dalil. Kata dia, kita sahaja yang tak melihat Allah. Bahkan bagi orang awam, betul-betul Allah tidak dilihatnya, baik oleh matanya sendiri ataupun oleh mata hatinya. Dan ini bukan bererti Allah jauh dari kita, tetapi dia adalah dekat dan maha dekat. Hal keadaan ini telah dijelaskan oleh Allah dalam kitab suci Al-Quran, dalam surah Al-Waqi'ah. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun, dan kami lebih dekat kepada orang itu dari kamu, tetapi kamu tidak melihatnya. Pasal apa? Dia tak boleh nampak, dia tak boleh rasa Tuhan dekat dengan dia tu. Hak ni kita dah sebut dah dulu.
Mungkin hijab-hijab yang menghalang dia. Sebab apa dia tak boleh ada ihsan itu dalam diri dia. Tengok video-video yang dulu yang kita telah bahas. Baik, itu dalil dia. Yang kedua, menuntut atau memohon anda kepadanya berarti anda tidak melihatnya. Siapa kewajipan kita? Beramal, mujahadah, sentru istiqamah dengan apa yang kita lakukan itu. InsyaAllah Allah lebih mengetahui kita sudah bersedia untuk dekat dengan dia ataupun tidak. So jangan ada unsur memaksa Allah supaya kita hampir dengannya. Dua. Yang ketiga, talabuka li ghairihi liqillati hayaik minhu. Menuntut anda kepada selain Allah bererti kerana sedikit malu anda kepadanya. Okey, ni menuntut apa ni? Duk minta apa? Maksudnya bahawa pada umumnya kita manusia dalam hidup dan kehidupan kita mempergunakan selain Allah sebagai tujuan. Umumnya manusia ni dalam hidup dan kehidupan kita selalu memperguna selain Allah sebagai tujuan. Kita mencari mata benda dunia seolah-olah menjadi tujuan hidup kita. Hang duk kerja siang malam, hang duk pulun nak jadi kaya, hang duk pulun jaga jawatan hang duk pulun jaga bisnes hang, semua benda. Cari mata benda dunia itu seolah-olah menjadi tujuan hidup hang. Itu bukan tujuan hidup kita. Kita mencari kemegahan, dia kata. Kita mencari kemegahan dan kemuliaan seolah-olah itu merupakan kebahagiaan terakhir buat kita. Kita lupa tujuan sebenar kita tu apa. Ada pula sebahagian orang yang mengerjakan amal ibadat tetapi tujuannya untuk mencapai karamah dan lain sebagainya. Apabila kehendak kita, permohonan kita dan doa kita untuk maksud-maksud di atas, bererti kita kurang malu kepada Allah. Sebab kita telah memalingkan diri kita pada selainnya. Kita telah memalingkan diri kita pada selainnya. Kita minta duk kerja siang malam, ya Allah, aku nak jadi kaya, aku nak jadi jutawan, aku nak jadi apa jua. Kan? Seolah-olah itu tujuan hidup hang. Bukan itu sebenarnya. Tujuan yang hakiki ialah untuk kita hampir dengan Allah, untuk kita hidup di kampung akhirat yang kekal abadi. Wal akhiratu khairun wa abqa. Sebab tu sebab dalam surah Al-A'la tu kan, bal tu'thirunal hayatad dunya. Tapi sayang manusia ni, dia menyintai dunia, dia sayang kepada dunia tu. Wal akhiratu khairun wa abqa. Kemudian Allah sebut sedangkan kehidupan di negeri akhirat tu lebih baik dan wa abqa, dia lebih kekal. Nampak tak? So kita hidup atas dunia ni serupa duduk di tengah laut lah. Kan, kapal kita tu. Kita hidup dalam dunia, maksud dia kita kena siapkan bekal. Ambil dunia tak salah, biar dia di tangan tapi bukan di hati. Itu pengertian zuhud yang dibuat oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dalam kitab dia Ihya Ulumuddin. Dia meninggal pada tahun 505 Hijrah. Bab zuhud. Ambil dia sebagai bekal untuk kita balik ke kampung, tujuan kita yang sebenar tu untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bermohon dan berdoa kepadanya, yakni Allah, bukan untuk kepentingan duniawi, dan bukan untuk mencapai karamah dan lain-lainnya. Begitu juga bagi orang yang beramal. Kita beramal bukan tujuan kita untuk benda tu. Jadi kita dah sebut hikmah yang lalu ni 20 itu, sebut tentang karamah. Beramal bukan untuk mendapat karamah.
bukan untuk mendapat kemuliaan. Ya, umumnya Allah bagi benda tu sebab berkat amal kita buat tu, kesungguhan kita tu, Allah hadiah kepada kita bonus. Jangan lupa syukur satu dan tak usah terpengaruh dengan benda tu. Teruskan berjalan. Kita serta dulu. Dan lain-lainnya. Tetapi adalah untuk memantapkan akidah kita bahawa betul segala-galanya itu datang dari Allah dan kembali kepadanya. Habis. Selesai. Itu nombor 3. Doa. Dia kata tetapi untuk memantapkan akidah kita. Jangan lupa doa yang paling penting yang kita minta supaya kita dipelihara. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Allahumma hayyina bil iman wa amitna bil iman wa hsyurna bil iman wa adkhilnal jannata ma'al iman. Itu minta benda tu yang penting. Semoga ya Allah tetapkanlah aku atas iman dan sebagainya. Okay. Yang keempat, talabuka min ghairihi liwujudi bu'dika anhu. Menuntut anda dari selain Allah adalah kerana terdapat jauh anda daripadanya. Okay. Maksudnya untuk mencapai sesuatu yang bersifat duniawi, kita arahkan semata-mata pandangan dan perbuatan kita kepada selain Allah tau. Dia kata apa? Untuk kita dapat sesuatu, mencapai sesuatu yang sifat dia duniawi, maka kita arahkan pandangan dan perbuatan kita kepada selain Allah, sedangkan hati kita tak ingat langsung kepadanya. Atau dengan kata lain, dapat digambarkan kita berusaha untuk mendapatkan sesuatu, cita-cita. Kita ada cita-cita, so kita usaha untuk dapatkan cita-cita kita itu, tercapainya cita-cita itu. Contoh seperti kaya, kedudukan dan lain-lain. So kita mencarinya dan menuntutnya kepada sebahagian manusia. Kan duk cari itu, minta dengan manusia, minta tolong dengan manusia, tapi dalam kita duk cari itu, kita lupa kepada Allah. Bahkan lebih teruk lagi daripada tu, kita mengajukan permohonan kepada selainnya. Kita mengharapkan semua manusia yang bersangkutan itu memperkenankan memperkenankan hajat kita tu, tetapi dalam pada itu kita lupa kepada Allah. Nampak tak? Okay. Kita ada cita-cita, apa cita-cita kita, kita duk minta tolong orang apa semua, dan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hati kita ni tak ada langsung Allah yang akan memperkenankan hajat kita tu. Bahkan kita harap kepada manusia, minta kerja kan, harap sangatlah supaya dia perkenankan aku punya permintaan ni, kerja aku, resume semua aku bagi okey lah. Maka ini menunjukkan bahawa kita jauh dari Allah. Okay. Kita tidak dekat dengannya. Dalam kekuasaannya lah segala sesuatu dari alam makhluk di bumi dan di langit, di dunia dan di akhirat. Okey, itu cara yang salah. Right, itu cara yang salah. Adapun cara yang betul dia ajar, lahiriah kita menuntut dan mengemukakan permohonan kepada makhluk, tetapi hendaklah batiniah kita berpegang dan memohon dengan perasaan penuh tawakal kepada Allah. Itu cara yang betul. Macam biasa, hang usaha ikhtiar, cari jalan apa semua, selagi mana jalan tu diiktiraf dalam syariat, jalan yang betul, usaha dengan sebaik mungkin. Tapi dalam kita ni, okey, batiniah ni mestilah berpegang dan meyakini yang mengabulkan
yang menyampaikan hasrat kita itu ialah Allah Subhanahu Wa Taala, bukan makhluk. Dengan perasaan penuh tawakal kepada Allah. Ini cara yang betul. Habis. Okey. Itu. So kesimpulan dia. Ini yang saya nak sebut tadi ni. Boleh tak boleh, macam mana doa ni, boleh ke tak boleh doa minta rezeki apa semua? Ini sebut. Kesimpulan dia, segala tujuan, permintaan dan permohonan dalam 4 sifat di atas yang kita baca tadi itu adalah kurang baik. Bahkan tidak baik menurut ajaran tauhid dan tasawuf. Kerana itu, bagaimanakah permohonan kepada Allah yang dikatakan baik? Doa dan tuntutan, permohonan dan permintaan kepada Allah yang dikatakan baik ialah kita memohon kepada Allah bukan kerana sesuatu seperti yang telah tersebut dalam 4 sifat gambaran di atas, tapi kita berdoa kepada Allah adalah kerana ubudiyah atau kehambaan kita selaku hambanya kepada Allah. Memang kita ni hamba, manusia ni dia memang bodoh, dia memang jahil. Tapi dia susah nak mengaku, dia akan marah kalau orang kata dia jahil. Orang kata jahil tak apa, orang kata bodoh dia marah. Wah, jahil tu lebih teruk daripada bodoh. Kan? Manusia ni faham itu. Dia memerlukan hamba, memerlukan kepada Tuhan. Maka kita berdoa kepadanya tidak lain semata-mata memenuhi anjurannya. Dia perintahkan kepada kita. Berdoa kepadanya untuk menjaga adat kita kepadanya, untuk menjaga adab, untuk menjaga adab kita kepadanya. So hamba, adab dia apa? Kan? Hamba, adab dia apa? Kalau anak dengan mak ni biasa, kan? Tapi bila dia nak masuk pintu bilik mak dia, mak ayah dia nak masuk bilik, so dia kena ketuk dulu pintu. Walaupun tu mak dia lama duduk sekali dengan dia, so Islam ajak nak masuk, dia mesti ketuk dulu pintu bilik mak ayah dia. Tu adab lah tu. Nak bagi tahu. Jadi kita ni hamba, Allah tu tuan kita, maka hamba sudah tentu ada adabnya. Walaupun kita tahu dia bagi apa semua kan, tapi kita mestilah memohon untuk menunjukkan bahawa kita ni seorang hamba yang taat, rendah diri, patuh kepadanya, sehingga kita tidak digolongkan dalam hamba-hambanya yang sombong dan takabur. Tak mau kita termasuk takut dari kalangan hamba yang sombong, hamba yang takabur, tak mau minta kepada dia. Dan Allah sebut dalam Al-Quran, dalam surah Al-Mu'min, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan Tuhanmu telah berfirman, maksud dia, berdoalah kepadaku, nanti ku perkenankan permintaan kamu itu. Nampak? Kita dah sebut dulu. Okay? Minta kepada Allah, nak minta apa, minta, dia akan perkenankan. Perkenan tu ikut cara dia. Okay? Ikut cara, sebab dia yang lebih mengetahui. Sesungguhnya innal ladzina yastakbirun, sesungguhnya orang yang menyombongkan dirinya dari menyembahku, an ibadati, akan masuk dalam neraka Jahannam, sayadkhuluna jahannam dakhirin, dengan kehinaan. Maka huraian dia, dengan demikian kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala terlepas dari segala macam ini dan itu, tetapi adalah kerana semata-mata mematuhi ajaran Allah. Dan kerana inilah kita berpahala dengan berdoa. Nampak tak? So minta kepada aku akan perkenankan apa yang mau. So minta kita itu, berdoa itu berpahala pada kita, meskipun pada hakikatnya kita tidak perlu berdoa kepadanya. Kalau kita nak cerita tentang hakikat ni, dia tahu semua benda yang kita mau. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui dalam segala-galanya. Hendaklah, dia kata,
hendaklah niat kita berdoa kerana semata-mata beribadat dan mematuhi ajaran Allah. Mudah-mudahan ajaran yang baik ini dapat kita fahami. Selesai. Tentu. Okey, jawapan dia, kita perlu berdoa kerana ubudiyah atau kehambaan kita selaku hambanya. Dan kita bimbang takut termasuk dari kalangan orang-orang yang sombong jika kita tidak bermohon kepadanya. Kemudian dengan bermohon itu kita berpahala. Itu 3 benda. Dengan bermohon, berdoa itu sahaja kita berpahala. Hendaklah niat kita berdoa itu semata-mata beribadat dan mematuhi ajaran Allah. Itu 4 benda kita dapat. So mudah-mudahan ajaran yang baik ini dapat kita fahami dan kita amalkan di dalam bagaimana kita berdoa seharusnya menurut ajaran akhlak tauhid dan tasawuf, seperti yang telah diamalkan oleh hamba-hamba Allah salihin, arifin dan muqarrabin. Okey, selesai. Alhamdulillah, biiznillah. Semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. So saya ulang lagi sekali. Okey, hikmah yang ke-21, formula dia kita dapat poin 4M. Menuntut rezeki, menuntut angkat hijab, kemudian menuntut umumnya kita mempergunakan selain Allah sebagai tujuan hidup kita. Kita minta lah, menuntut anda selain Allah, berarti sedikit malu kepadanya. Menuntut mempergunakan selain Allah, tu mencari mata benda dunia seolah-olah benda tu jadi tujuan hidup kita. Kita minta sangat-sangatlah kepada Allah, tekan sangat-sangat, ya Allah bagilah aku kaya, bagilah aku ni apa semua. Tu kan tujuan kita, sehingga kita lupa untuk minta tentang benda yang lebih kekal. Itu berarti kita kurang malu kepada Allah. Ya. Yang keempat, minta selain Allah. Kita minta kepada orang, bahkan bergantung dan berharap kepadanya sehingga lupa Allah. Itu bererti terdapat jauh anda daripadanya. Kita jauh dari Allah. Okay. Tak salah minta kepada orang, tapi hati itu sandarlah Allah yang memberikan segala-galanya, yang menyampaikan hajat kita. Ini soal keyakinan. Jadi 4 poin penting. Yang terakhir kesimpulan, kita sebut berdoalah dengan sifat kehambaan kepada Allah. Maksud dia hang minta rezeki, silakan minta. Okey, tak jadi masalah apa minta. Tapi ingat, dia nak bagi rezeki tu macam mana cara, itu terserah kepada dia. Kita tugas redha dengan apa yang diberikan ke atas kita, yang ditetapkan ke atas kita. Kita minta lain, dia bagi lain. Kita sebutlah ni dulu. Okay, rezeki tu bukan saja pada wang ringgit, makan minum, tapi rezeki tu pada kesihatan kita. Semua benda rezeki. Kalau nak dihitung tu memang tak dapat dihitung lah. Qalilan ma tashkurun. Jadi kita minta selaku sebagai hamba dia, tandanya kita redha apa yang diberikan ke atas kita. Wallahu ta'ala a'lam. Nanti kita sambung lagi pada hikmah yang ke-22. Segala qadar Allah berjalan dalam setiap naik turunnya nafas hamba-hambanya. Saya akhiri dengan ucapan aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.